Assalamualaikum, saya Anas Al-Fatih. Ini adik saya, Aisyah Zahra. Ini ibu saya, Rabiatul Adawiyah. Okay, baiklah anak-anak, Ustazah selaku penyelaras akhlak tahun 6 mewakili guru akhlak tahun 6 yang lain, iaitu Ustazah Rahmah Yatimin dan juga Ustazah Nur Hayati Yatimin, InsyaAllah akan bersama-sama dengan Anas dan Anis berkongsi dengan anak-anak tentang sifat mazmumah, iaitu wurud. Okay, di akhir sesi pembelajaran, Ustazah mengharapkan anak-anak dapat menyatakan pengertian sifat wurud, menyatakan sifat-sifat mazmumah yang akan terbit daripada sifat wurud, serta menyatakan cara-cara bagaimana menghindari sifat mazmumah. Hari ini kita akan teruskan dengan wurud. Okey, Ustazah nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan wurud ni. Okey, wurud ialah terpedaya. Terpedaya yang macam mana tu? Iaitu tertipu dengan hawa nafsu sehingga tidak dapat menguasai diri. Bahayanya sifat wurud ni, dia akan menerbitkan 4 sifat mazmumah yang lain, iaitu yang pertama ialah ananiah. Okey, ananiah. Yang kedua ialah sifat ujub. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ananiah? Ananiah. Okey. Okey, ananiah ini bermaksud sifat mementingkan diri sendiri, iaitu ego. Okey. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan ujub? Okay. Ujub ialah berasa bangga dengan kehebatan yang ada pada diri sendiri. Okey, yang ini kita boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 25, iaitu Allah telah menerangkan ibrah daripada perang Hunain. Okey, apa yang terjadi ketika berlakunya peperangan Hunain. Okey, kita boleh reflect balik dan kaitkan dengan sifat ujub ni. Sifat wurud yang kita bincangkan sebentar tadi telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Maksudnya, orang-orang munafik memanggil orang-orang yang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu yang syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah. Okey, yang seterusnya ialah riak. Okey, riak ni berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud penglihatan. Okey, bila penglihatan ni maksudnya lebih kepada untuk menunjukkan, memaparkan. Okey, dalam arti kata lain, riak ni bermaksud memikat hati orang dengan melaksanakan pelbagai amalan baik yang yang dilakukan semata-mata kerana inginkan pangkat, kedudukan dan pujian. Ini maksud riak. Dia lakukan sesuatu tu, dia mempamerkan apa yang dia buat tu untuk hanya mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang. Itu maksud riak. Okay, riak ni terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu riak pada tubuh, riak pada pakaian, riak dalam ucapan, riak dalam perbuatan, dan yang terakhir ialah riak kerana ramai pengikut. Okay, ni riak ni ada 5 bahagian. Okay, dan yang terakhir ialah takbur. Okay, takbur ni ialah bermaksud membesarkan diri, sombong dan bongkak kerana merasakan diri lebih mulia. Okay, orang yang takbur ni biasanya memandang hina dan rendah terhadap orang-orang lain. Alright, okay, kita boleh tengok Allah telah menceritakan tentang sifat takbur ni dalam surah An-Nahl ayat 23. Okay, anak-anak boleh buka Al-Quran, buka surah An-Nahl ayat yang ke-23. Okey, untuk keterangan lanjut,
untuk membuatkan anak-anak lebih faham lagi tentang sifat-sifat yang Ustazah sebut sebentar tadi, cuba anak-anak hayati setiap video-video yang Ustazah bekalkan, insya-Allah. Baik. Tadi Ustazah telah terangkan pada antum apakah yang dimaksudkan ananiah. Apa yang dimaksudkan dengan ananiah? Ananiah ialah sifat mementingkan diri sendiri, iaitu ego. Ustazah bagi satu situasi yang simple, yang anak-anak biasa lihat. Ustazah bagi contoh. Antum ni adalah murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Ketika waktu balik, antum sedang beratur di kawasan bawah berbumbung. Kalau antum ada sifat ananiah ni, antum akan rasa, Ana ni lebih besar, Ana patut beratur di hadapan. Yang penting Ana sampai bas dulu, Ana tak kisahlah adik-adik ni. Rasa ego kan, rasa macam kita ni dah besar, patutnya tak perlu lagi, maksudnya kita patut capai apa yang kita nak. Itu tidak betul. Apa yang sepatutnya anak-anak lakukan, kena bantu anak adik-adik yang lebih kecil, yang perlukan tunjuk ajar macam mana nak menuju ke bas yang sepatutnya. Itu dalam konteks kat sekolah. Contoh lain, andai kata Ustazah bagi contoh dalam jika antum naik kenderaan awam. Ni contoh kalau antum ada sifat ananiah, antum dah naik bas, antum dah dapat tempat duduk. Bas penuh ni, bas penuh. Antum naik bas, antum dapat tempat duduk. Tiba-tiba naik seorang wanita tu dan juga ibu mengandung. Kalau antum ada sifat ananiah ni, antum akan rasa antum tak nak bantu pun dua orang wanita ni. Antum akan buat-buat tidur ke, antum akan buat-buat tak nampak ke, tengah baca buku ke. Sebab antum rasa ego lah, tak nak bantu. Sebab antum rasa tempat duduk tu antum yang dapat dulu, kenapa nak kena bagi orang lain. Itu adalah sedikit contoh berkaitan dengan ananiah. Banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan ananiah ni. Alright, next. Lepas sifat ananiah tadi, saya sebut tentang sifat apa? Sifat ujub. Ujub. Apa yang dimaksudkan dengan ujub ni? Betul, berasa bangga dengan kelebihan diri sendiri. Macam mana tu jom kita saksikan video ni. Tengok pupuk dengkul semua Anas ni. Subur tak? Suburnya. Siapa yang tanam ni? Anas. Ya ke? Macam mana dia boleh jadi subur? Sebab Anas siram. Kalau anak-anak perhatikan video sebentar tadi, Anas gembira dengan pokok daun kesum yang ditanam kan. Dia rasa excited. Dan dia kata bila ditanya kenapa pokok tu siapa yang tanam, dia yang tanam. Dan kenapa pokok tu subur? Dia kata sebab dia yang siram, dia yang tanam. Sebab tu pokok tu jadi subur. Sebenarnya pokok tu takkan subur kalau bukan dengan izin Allah. Siapa pun lah yang tanam, petani yang berjaya pun yang tanam, kalau kita siram banyak air macam mana pun, kalau Allah tak izinkan, pokok tu tak akan subur. Ustazah bagi contoh lain lah dalam situasi anak-anak. Contohnya dalam peperiksaan lah, yang paling dekat dengan antum. Antum dapat jawab soalan matematik. Soalan tu susah sangat, tapi antum dapat jawab. Kalau ada sifat ujub ni, antum akan rasa antum dapat jawab periksa tu sebab antum study, antum fokus dalam kelas. Tapi sebab tanpa antum sedari, sebenarnya kejayaan tu Allah yang beri. Kejayaan tu Allah yang beri. Tanpa izin Allah, tanpa bantuan Allah, antum study lah macam mana pun, antum takkan dapat kejayaan tersebut. Itulah antara contoh ujub. Next kita akan bincangkan tentang riak. Riak tadi ada berapa? Ya, betul, ada 5 bahagian riak. Apa yang riak ni? Lebih kepada kita memaparkan apa yang kita buat untuk mendapat perhatian orang lain. Cuba anak-anak tengok video yang pertama ni. Bahagian mana? Ia berkaitan dengan riak yang mana satu? Jom.
Anas, kenapa rambut Anas tu tak terurus, tak sikat, tak potong rambut? Ibu, Anas tak sempat nak sikat rambut. Anas tak sempat nak gunting rambut. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sampaikan dakwah. Anas baca buku apa tu? Baca buku ni. Tengok ni. Muka surat depan lah. Muka surat depan. Masya Allah, patutlah Anas tak sempat nak potong rambut. Okey, baik. Anak-anak telah saksikan satu contoh yang berkaitan dengan riak melalui tubuh badan. Okey. Dalam video tadi, anak-anak perasan kan? Anas telah menjadikan alasan kesibukan dia dalam menyampaikan dakwah, buat kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja baik yang menyebabkan dia tidak sempat untuk potong rambut. Nampak tak? Perlu ke dia berkata demikian? Sedangkan dalam Islam sendiri telah mengajar kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kekemasan. Seorang da'i juga perlu menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Allah sukakan yang cantik, Allah sukakan yang bersih. Okey, jom kita tengok video yang seterusnya berkaitan tentang apa. Wow Anas, cantiknya baju yang Anas pakai tu. Mestilah ibu, baju ni mahal dan berjenama. Mesti Anas pakai dan kacak bergaya. Betul ke baju mahal boleh menjadikan seorang itu kacak dan bergaya? Saya rasa taklah. Tadi tu contoh riak pada pakaian. Beli pakaian yang mahal dan berjenama dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Dan niatnya juga untuk menampakkan dia lebih handsome, lebih kacak daripada orang lain. Tapi salah ke kalau kita nak pakai baju yang mahal dan berjenama? Pada Ustazah, kalau kita mampu untuk beli pakaian yang berjenama, mahal, kerana kita yakin dengan kualitinya dan kita dapat pakai pakaian tersebut dengan jangka masa yang lebih lama, tiada masalah. Ia yang menjadi masalah bila kita membeli pakaian yang mahal dengan niat untuk menunjuk pada orang lain. Itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau kita beli kerana kita yakin dengan kualitinya, apa salahnya kalau kita membayar lebih dan dalam masa yang sama kita dapat menggunakan dalam tempoh masa yang lebih lama. Okey, jelas tak dengan penerangan tadi? Alright, bagus. So, jom kita tengok video yang seterusnya. Bagusnya anak ibu ni solat. Rajinnya dia. Agak-agak tadi tu anak-anak rasa riak apa? Ya, betul. Tadi adalah contoh riak pada perbuatan. Okey. Kenapa? Nampak tak? Anas dia solat dengan penuh tartil, dengan rukuknya lama, sujudnya lama. Dan bila dia rasa dia melakukan sedemikian sebab apa? Sebab dia nak mendapatkan pujian daripada ibu dia kan? Dengar tak ibu dia cakap? Rajinnya anak ibu. Okey, dalam situasi ni, Ustazah pernah dapat soalan daripada anak-anak murid yang sebelum ni lah. Cakap, Ustazah, macam mana kalau kita pergi ke masjid, kemudian kita ni tak biasa buat solat sunat. Bila kita tengok orang lain buat solat sunat, kita rasa terikut dan rasa bersemangat nak buat juga. Adakah itu dikatakan riak sebab kita tak biasa buat benda tu? Depan orang baru kita buat solat sunat. Itu lain pula situasinya. Dia bergantung pada niat kita. Okey, bayangkan bila kita pergi ke surau ke masjid ke, kita akan ada satu bi'ah yang baik, betul tak? Bila kita tengok orang lain buat solat sunat, baca Quran, so kita akan dapat aura baik tu. Dalam masa yang sama, kita pun rasa nak berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Yang itu tak apalah.
Dia bergantung pada niat kita. Adakah kita buat amalan tersebut dengan niat untuk kita menunjuk pada orang yang kita ni rajin solat sunat, ataupun kita rasa dengan adanya orang-orang di sekeliling, dengan adanya bi'ah yang baik, dengan melihat orang lain buat amal-amal kebaikan, kita rasa terpanggil untuk buat kebaikan juga. Itu dua situasi yang berbeza. Sebab tu kita kena sentiasa betulkan niat kita. Okey? Ya, sama-sama. Tapi, terbaik aku bendanya. Pandai dan lurus matematik. Tetapi Macam yang dalam balik je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Anas buat apa tu? Ngaji. Ya ke? Dari tadi kan Anas mengaji? Okey, baik. Tadi tu ialah contoh riak dalam ucapan. Okey, Anas pura-pura mengaji bila dia tahu ibu dia nak sampai ke rumah. Sebelum tu dia buat apa? Sebelum tu dia tengok TV. Bila dia dengar ibu dia balik, cepat-cepat dia mengaji. Itu adalah contoh riak dalam ucapan. Okey, kita tengok video yang seterusnya. Okey, baiklah. Kita dah sampai bahagian riak yang kelima, iaitu riak kerana ramai pengikut. Ni contohnya dalam situasi anak-anak. Ramai yang ada Instagram kan? Ramai ada Instagram, FB dan sebagainya. Rasa bangga bila ramai followers, ramai yang like status kita. Ataupun contohnya kalau kita jadi seorang da'i, rasa bangga, ramai rupanya yang dengar ceramah aku ni. Itulah contoh-contoh riak kerana ramai pengikut. Okay? Kita dah berjaya membicarakan tentang pembahagian riak. Ada berapa semuanya? Ada 5. Okay, yang pertama tadi apa? Riak pada tubuh badan. Yang kedua, riak kepada perbuatan. Yang ketiga, riak pada perkataan. Yang keempat, riak pada pakaian. Dan yang kelima ialah riak pada ramainya pengikut. InsyaAllah yang seterusnya kita akan cover subtopik yang keempat, iaitu takbur. Apakah yang dimaksudkan dengan takbur? Jom kita saksikan video di bawah. Tengok Anas punya hebat. Anas punya tak cantik, tak jadi apa-apa pun. Anas punya hebat. Jadi pula tu Anas punya ada ni. Ada semua. Abang dan kakak, betul kan Anas cakap tadi tu? Elok ke? Tak elok kan? Okey, baiklah anak-anak. Sebentar tadi anak-anak telah saksikan video di antara Anas dan Anis, yang mana Anas berasa bangga sangat dengan kehebatan dia dapat menyelesaikan dan mereka cipta sesuatu yang pada dia sangat hebat, dan dia memandang rendah pada adiknya. Dia rasa diri hebat dan dia memandang rendah pada adiknya. Adiknya tak dapat menyiapkan seperti mana yang beliau hasilkan. Ini adalah contoh sifat takbur, bangga dengan kebolehan dan kejayaan diri sendiri, dalam masa yang sama menghina akan kelemahan orang lain. Kalau Ustazah bagi satu contoh yang berkaitan dengan situasi anak-anak sebagai seorang murid, andai kata anak-anak telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Ustazah bagi contoh keputusan percubaan SPPIM yang pertama. Anak-anak telah ditakdirkan untuk terima keputusan straight A's. Agak-agaknya apa perasaannya? Mesti gembira kan? Mesti ada perasaan gembira, rasa bangga dengan apa yang adik-adik anak-anak dapat. Tapi adakah kejayaan anak-anak tu adalah hasil usaha anak-anak sahaja? Mestilah tidak. Semuanya dengan izin Allah. Apa yang kita dapat, apa yang kita terima, kejayaan kita hanyalah memang dengan usaha kita, tapi dalam pada masa yang sama, semuanya dengan izin Allah. Andai kata kawan-kawan kita tidak mendapat keputusan seperti mana kita, perlukah kita menghina mereka? Contoh, itulah entah dalam kelas main-main lagi. Siapa suruh? Kan dah dapat markah rendah. Patutkah kita bercakap sedemikian kepada rakan kita?
Cuba anak-anak fikirkan, apakah perasaan kawan anak-anak tu? Apa sepatutnya anak-anak buat pada rakan anak-anak yang masih belum lagi dapat keputusan yang baik? Okey. Masa ni lah anak-anak kena kongsikan ilmu-ilmu yang anak-anak ada pada rakan-rakan yang lain. Jangan takut untuk share ilmu yang ada. Jangan takut, kalau anak share nanti dia jadi lebih pandai pada anak. Tak. Sebenarnya kalau kita kongsikan ilmu yang kita ada pada orang lain, kita sampaikan pada orang lain, insya-Allah dia menjadi saham untuk kita. Anak-anak ingatkan apa 3 perkara yang tak akan putus kalau kita meninggal dunia. Salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau anak-anak kongsikan ilmu-ilmu yang anak-anak ada pada kawan-kawan, dan dalam masa yang sama kawan-kawan manfaatkan. Bayangkan pahala-pahala yang anak-anak dapat. Jadi jangan sekali-kali kita kedekut dengan ilmu yang kita ada. Dan jangan sesekali kita bangga dengan apa yang kita dapat, apa yang kita capai. Okay? Memang betul kita berusaha, tapi segala kejayaan hanyalah dengan izin Allah SWT. Okay, Alhamdulillah, akhirnya kita telah habis membincangkan sehingga poin yang keempat, iaitu sifat takbur. Okay, saya harap sangat anak-anak dapat menghayati setiap poin-poin yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Okey, anak-anak ingat lagi tak di awal perbincangan kita tadi Ustazah telah membacakan surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Kalau anak-anak perasan, dalam maksud ayat tersebut, okey, orang-orang yang munafik ni dia mempersoalkan balik orang-orang yang beriman ni kan. Mereka berkata pada awalnya ialah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, tapi kenapa mereka akhirnya tidak tergolong dalam orang-orang yang masuk syurga? Sebab apa? Sebab mereka tak sedar yang mereka itu terpedaya dengan hawa nafsu, sampai mereka tak menyedari bahawa apa yang mereka lakukan tu semuanya hanya yang sia-sia. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan daripada golongan yang seperti itu. Okey, mestilah kalau untuk mengelakkannya terjadi sedemikian, mesti kita perlukan cara-cara untuk kita menghilangkan sifat mazmumah tu, betul tak? Okay, hari ni Ustazah cuba kongsikan sikitlah beberapa poin yang mungkin kita dapat sama-sama lakukan agar kita dapat mengelakkan diri kita daripada tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillah. Okey, yang pertama, mestilah kita kena sentiasa berusaha untuk meningkatkan iman kita. Macam mana? Dengan melakukan segala amal-amal baik kita. Meninggalkan segala apa yang Allah larang. Yang kedua, tuntutlah ilmu pengetahuan. Kerana dengan ilmu ni, bila kita ada ilmu, kita akan menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Dan dengan adanya ilmu juga kita dapat menghapuskan kejahilan. Bayangkan kalau kita tak ada ilmu, mungkin kita tak sedar apa yang kita buat tu rupa-rupanya adalah perkara yang sia-sia. Tapi dalam pengetahuan kita, dalam kita rasakan apa yang kita buat tu betul. Sangatlah rugi. Alright, yang ketiga ialah sentiasa mengingati yang sifat mazmumah tu ialah sifat yang keji dan Allah benci. Yang keempat, sentiasa muhasabah diri. Setiap hari kalau boleh kita muhasabah balik diri kita, apa yang kita telah lakukan sepanjang hari kita. Jika kita tersedar ada kesilapan yang kita lakukan, ada perkara-perkara yang kita lakukan kerana tertipu oleh hawa nafsu dan sebagainya, cepat-cepat istighfar dan cepat-cepat bertaubat supaya kita tidak dan cuba untuk tidak menangguhkan taubat kita. Yang seterusnya, mengamalkan sifat tawaduk, dan yang terakhir, sentiasa mengingati yang azab Allah itu sangat pedih di akhirat kelak. Doa banyak-banyak semoga kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, insya-Allah. Baiklah anak-anak, kita semakin hampir kepada penghujung sesi pembelajaran untuk kali ini. Tapi sebelum kita bersurai, Ustazah ingin memberi sedikit buah tangan buat anak-anak, iaitu beberapa soalan berkaitan dengan tajuk yang kita telah pelajari sebelum ini, insya-Allah. Tapi sebelum tu anak-anak perlu sediakan pensil dan juga sehelai kertas. Dah bersedia dengan pen dan kertas masing-masing? Dengar baik-baik, kemudian antum boleh salin.
Okey, soalan yang pertama, berikan pengertian ghurur. Soalan yang kedua, nyatakan 4 sifat yang boleh terbit daripada sifat ghurur. Nyatakan pengertian setiap sifat tersebut. Soalan yang ketiga, riak terbahagi kepada 5 bahagian. Nyatakan setiap bahagian dan berikan contoh pada setiap bahagian tersebut. Soalan yang keempat, berikan 4 cara bagaimana kita dapat menghindari sifat mazmumah. Okey, sampai situ sahaja soalannya. Okey, alhamdulillah. Okey, tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Ustazah mengharapkan anak-anak semua dapat bersedia dan membuat persiapan menghadapi Ramadan. Stay at home dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.